Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, aneh dan seram yang terjadi di serata dunia. Kalau korang berminat dengan benda-benda dark ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten kali ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni perasaan Abang Boy bercampur-campur. First, Abang Boy rasa terharu sangat sebab video sebelum ni Abang Boy ada buat challenge dekat korang. Kalau korang nak Abang Boy kongsi pengalaman seram Abang Boy, korang kena belanja Abang Boy 300 like. Dah 300 lebih dah korang belanja. Terima kasih sangat-sangat. Second pula, Abang Boy cuak sebenarnya nak buat video seram ni. Aduh lah. Itulah Abang Boy kata-kata sangat nak buat challenge. Ambil ubat. Kan dah kena. Sebenarnya Abang Boy dah rekod video lain untuk hari ni. Tapi bila Abang Boy check dah lebih 300 like, so Abang Boy kasih on je lah. Janji mesti ditepati. So hari ni Abang Boy nak share pengalaman seram Abang Boy dengan korang. Kita buat santai-santai je. Tak ada skrip, tak ada planning. Kita kasih langgar je. So nanti bagi pendapat korang kat bawah. Sama ada nak kekalkan cerita seram ni sebagai satu segmen mingguan ataupun korang tak suka Abang Boy bercerita seram. Abang Boy nak juga dengar feedback daripada korang. Okey, dah panjang sangat dah mukadimah ni. Let's roll the intro. Kejadian ni berlaku masa umur Abang Boy dalam 18 hingga 19 tahun macam itulah. Sedikit backstory Abang Boy sebenarnya berasal daripada Ipoh. Tetapi masa form 4 dengan form 5, Abang Boy bersekolah dekat asrama dekat area Setapak tu. So Abang Boy agak familiar lah dekat area Setapak, Taman Melati, Wang Semaju dan area berdekatan kat situ lah. Tapi lepas sekolah, Abang Boy balik tinggal dekat Ipoh. Pada satu minggu, kakak Abang Boy yang bekerja dekat KL pada masa tu, dia ajaklah Abang Boy, opah, makcik dan 2 orang anak dia untuk lepak sekali dekat apartmen sewa dia dekat Setapak. So okey lah, Abang Boy pun dah lama tak turun KL. Planning macam nak lepak dekat Sungai Wang, Lot 10, CM dan sebagainya lah. Harapannya nak jumpa member-member lama, lebih kurang lah. So pada minggu yang dijanjikan, Abang Boy dengan kroni-kroni siap. Abang Boy dengan opah Abang Boy, makcik dan sepupu-sepupu pun bergeraklah daripada Ipoh. Kita bergerak pagi lah menaiki train. Ambil masa lebih kurang 3 jam kot nak sampai. So sampai-sampai je dekat KL, kami disambut oleh kakak Abang Boy. Dia nak guide kita orang balik ke rumah sewa je. Akan tetapi Abang Boy ada planning lain. So Abang Boy dengan cousin Abang Boy ni cakap lah kita orang nak lepak Sungai Wang, lepak CM semualah. Disebabkan Abang Boy ni familiar dekat rumah kakak Abang Boy ni, diorang pun cakap macam tak apalah, jangan balik lambat je lah, dia cakap. So berpecah lah kita orang, opah, makcik dengan sepupu lagi seorang yang pada masa tu masih kecil bergerak mengikut kakak Abang Boy, dan Abang Boy dengan seorang lagi sepupu bergerak ke CM dulu. So kita orang pun berjalan lah. Daripada CM tu kita orang ke Sungai Wang pula. Lepas tu ke Lot 10 and so on lah. Seekor kawan pun Abang Boy tak jumpa. So memang kami berdua je lah menonong-nonong jalan sampailah ke malam. So dalam pukul 9 lebih macam tu, Abang Boy dengan cousin Abang Boy ni pun bergerak lah nak balik. Daripada Sungai Wang tu nak balik ke Setapak, Abang Boy kena ambil 2 bas tau. Satu daripada Sungai Wang ke CM, daripada Central Market tu Abang Boy kena berjalan ke Lebuh Ampang pula, dan daripada situ Abang Boy kena ambil bas Lenseng dekat Lebuh Ampang tu. Lenseng gila otai. Tak tahulah ada lagi ke tak bas tu Abang Boy tak perasan lah. So bila dah dekat Lebuh Ampang tu, jam dah dekat pukul 10 dah masa tu. Kita orang pun nasib baik sebab ada lagi bas paling last lah, bas Lenseng untuk pergi ke rumah kakak Abang Boy ni. Naik, Abang Boy buat silap lah pula. Abang Boy boleh terlepas pula satu stop. Maknanya Abang Boy berhenti dekat depan stop yang pada asalnya patut kita orang berhenti. Agak jauh jugalah Mat. Nak naik bas memang tak lah, sebab bas tu bas terakhir, kau tahu tak? Nak naik teksi pula, kita orang manalah ada duit. So nak tak nak, Abang Boy dengan cousin Abang Boy ni, okey lah, kita menapak lah. Berkicap Mat. Habis ketiak semua basah. So jalan punya jalan sampai jugalah ke apartmen kakak Abang Boy ni. Serius, itu first time Abang Boy sampai dekat area situ. Sebab dia agak ke dalam lah daripada main road. Setengah jam jugalah menapak.
So sampai-sampai je kat rumah akak time tu, dah dekat pukul 11 macam tu lah, 11 lebih. Diorang pun dah nak masuk tidur. So abang boy pun mandi-mandi, siap-siap lah nak tidur ni. So arrangement tidur kita orang adalah opah, makcik dan cousin perempuan abang boy tidur dekat dalam satu bilik. Dan abang boy dengan cousin lelaki abang boy tidur kat dalam satu lagi bilik. Dan ada lagi satu bilik housemate akak abang boy. Time ni housemate dia tak ada. So itulah sebab akak abang boy invite kita orang semua datang kat rumah sewa dia ni. So okey, masuklah kita orang semua tidur. Tapi jenuh jugalah. Abang boy nak cuba tidur tapi terkebil-kebil sampai ke sudah. Badan ni penat tau tak? Yelah, berjalan dah daripada tengah hari kot. Memang lesu je rasa. Tapi mata ni memang cerah terbuka weh. Dah pusing kiri, pusing kanan, masih tak boleh tidur. So abang boy pun macam, bangunlah aku hisap rokok. Abang boy pun berjalanlah ke balkoni. So tengah hisap-hisap rokok tu, secara tiba-tiba entah daripada mana datangnya, abang boy berfikir, kalau nampak hantu malam ni okey juga. Tiba-tiba mat, aduhai. So bila abang boy tersedar dengan apa benda yang abang boy terfikir tu, terus abang boy mengucap, Astaghfirullahalazim, gila aku dah lah penakut. Apa benda aku minta ni tu? Pada masa tu dah lebih kurang pukul 12 lebih dah. So abang boy pun layan lah rokok sampai habis. Sekejap je, terus abang boy lupa apa benda yang terlintas kat kepala otak abang boy tadi. So tengah hisap-hisap rokok tu, abang boy perasan ada orang yang baru balik daripada clubbing kot. Lepak ke apa tak tahulah. Tapi dia berjalan masuk dekat area blok apartmen kakak abang boy ni. Dia macam mana nak describe? Apartmen tu lebih kurang macam bentuk U tau. So blok apartmen kakak abang boy ni, dia letak dekat tengah-tengah. Dekat depan tu ada pintu gerbang nak masuk ke kawasan apartmen ni. So orang yang berjalan tu, dia berjalan menuju ke apartmen akak abang boy. So masa dia berjalan tu, abang boy tenung lah. So lama-lama dia mendekat. So kepala abang boy makin menunduk lah. So bila abang menunduk tu, abang boy perasan dekat rumah bawah punya balkoni seperti ada orang. Dia duduk macam tinjau dekat arah atas, ke arah abang boy lah. Dia duduk intai-intai. Bila abang boy pandang dia menyeruk. Abang boy pandang je dia menyeruk. Keadaan masa tu memang gelap lah. So abang boy hanya nampak bentuk tubuh je macam bayang-bayang. Masa tu abang boy langsung tak terfikirlah benda-benda paranormal ni. Yang abang boy ingat masa tu memang ada orang dekat bawah tu. So okey lah, lantak kau lah. Kau nak tenung ke, kau nak intai ke, biar lantak kau lah. Kau intai lah aku sampai pagi, aku tak kisah. So bila abang boy dah habiskan rokok abang boy masuklah ke dalam dekat ruang tamu. So abang boy pun buka TV. Ada Astro. So abang boy pun layan lah apa benda yang ada dekat TV tu. Lepas tu tak pasal-pasal abang boy terdengar seperti ada orang menangis. Perempuan. Bunyi dia macam daripada arah balkoni rumah sebelah. So abang boy pun macam mula-mula tu tak nak ambil kisah sangat. Yelah, manalah tahu dia mungkin baru lepas break ke, baru lepas bergaduh dengan laki dia ke. So lantak lah, biarlah situ. Mula-mula bunyi dia macam sayup-sayup je. Tapi lama kelamaan bunyi dia makin kuat tu. So biasalah sifat membawang tu tiba-tiba je membuat-buat. Rasa ingin tahu tu memang dah tinggilah pada masa ni. So abang pun pergilah ke balkoni. Niatnya nak intai lah dekat sebelah rumah. Tapi sayang, setiap balkoni rumah dia macam ada penghalang tau. Macam lebih kurang ada tiang untuk memisahkan antara rumah. So memang susah lah abang pun nak intai dekat rumah sebelah ni. Memang bunyi dia sangat kuat tau. Makin lama makin kuat. Tapi itulah, abang boy tak boleh nak buat apa. So abang boy pun masuk balik ke dalam. Ignore je lah bunyi orang menangis tu. Lama kelamaan, daripada bunyi menangis berubah menjadi menjerit-jerit guys. Sambung pula dengan ketukan dekat dinding. Pum, pum, pum. Mula-mula tu macam slow-slow je. Makin lama makin kuat mat. Cuba korang bayangkan dekat dinding rumah kakak abang boy tu, dia macam ada frame gambar tau. Frame gambar tu boleh bergegar mat. Dalam sama-sama cahaya TV tu, abang boy boleh nampak frame tu bergegar. And dekat atas rak TV tu pula adalah beberapa frame gambar kecil-kecil macam tu lah. Frame tu boleh terjatuh tu. Kedepup jatuh kat lantai. Dalam kepala abang boy pada masa tu lah, abang boy langsung tak ingat benda ni pasal paranormal ke apa benda ke. First abang boy ingat macam kes keganasan rumah tangga lah lebih kurang. Sebab yelah bunyi macam perempuan tu menjerit-jerit, kena pukul weh. Kepala kena hentak dinding ke apa ke. Sebab melalui bunyi tu lah, ini confirm pecah kepala ni. Sebab memang kuat hentakan dekat dinding tu. Masa ni abang boy agak lebih kurang dalam setengah jam jugalah perempuan ni menjerit-jerit hentak-hentak dinding. Abang boy pula makin tak puas hati. Yelah bunyi kuat macam tu takkanlah tak ada orang lain dengar. And tolonglah, at least tolonglah. Come on lah, orang KL ni takkan tak berhati perut kot. So abang boy pun ambil keputusan untuk buka pintu depan.
Apa yang Abang Boy harapkan adalah maybe lah ada jiran-jiran lain yang dengar jeritan perempuan ni dan decide untuk tolong lah kan. So design apartment kakak Abang Boy ni dia lebih kurang macam apartment sekarang je. Dia ada pintu, lepas tu ada ruang untuk letak kasut apa semua, lepas tu pintu grill. So Abang Boy pun pergilah intai dekat grill tu. Grill tu ada macam ada 2 ruang tu. Abang Boy intai lah macam tu. Kiri kanan. Abang Boy tak nampak pun jiran-jiran sebelah rumah buka pintu ke, usah apa yang terjadi ke. Memang tak ada guys. Tak ada seorang pun yang keluar. Semua rumah lampu tertutup. Abang Boy dah jadi makin pelik dah. Sebab kalau tadi Abang Boy daripada dalam rumah pun dah dengar bunyi menjerit tu agak kuat, kali ni bila Abang Boy dekat luar rumah, hoi bunyi dia kuat gila kot. Dia macam lebih kurang dia bergaduh dekat dalam rumah tapi pintu depan dia terbuka. So memang bergaung gila suara dia berjerit dekat hallway tu. Lagilah Abang Boy tak puas hati. Okey, kali ni Abang Boy nak masuk dalam dan cari kunci grill pula. Abang Boy nak pergi check out apa yang sebenarnya terjadi. Punyalah kepoci kan. Tak. Niatnya nak menolong kalau apa-apa jadi. Bukan kepoci. Sebab korang kena ingat tau, zaman ni era 1998, 99, tak ramai yang ada handphone. Kalau ada pun memang mahal nak mampus kot. So Abang Boy pun mencarilah kunci grill tu dekat ruang tamu, dekat meja makan, dekat dapur, dekat atas kabinet TV. Cari-cari tak jumpa guys. Hoi, geram doh. Tapi masa Abang Boy cari kunci dekat dapur, dekat tepi dapur tu macam ada tingkap lah, dia mengarah ke hallway luar. Hallway tu di antara rumah ke rumah lah. Macam kau jalan, rumah. So Abang Boy perasan dekat tingkap seperti ada bayang-bayang orang berlari tau. Dia berlari macam bunyi menjerit tu sebelah kanan, dia berlari daripada kanan ke kiri. So dalam kepala otak Abang Boy fikir macam, oh penjenayah tu dah melarikan diri lah lebih kurang. Penjenayah ke boyfriend perempuan yang menangis tu ke husband dia ke siapa-siapalah. Abang Boy tak nampak bentuk fizikal dia tau, sebab tingkap tu ada langsir. So yang Abang Boy boleh nampak hanya bayang-bayang je dia berlari macam tu. Abang Boy terus berlari ke grill pintu. Buka lah pintu, tengok grill kot-kot lah. Abang Boy boleh nampak siapa yang lari tu. Malangnya Abang Boy tak nampak. Yelah, pandangan Abang Boy terhalang disebabkan ruang antara grill tu kecil. Tak muat kepala Abang Boy. Abang Boy boleh macam tu je tengok usah-usah, tak nampak. Pada masa yang sama, Abang Boy masih lagi dengar bunyi perempuan tu menangis. Time ni dah tak ada dah hentak-hentak kat dinding tu. So Abang Boy masuk balik ke dalam, teruskan pencarian kunci Abang Boy tu. Last Abang Boy jumpa juga kunci. Dia dekat atas peti ais Oh, happy gila time ni. Abang Boy pun macam buka lah grill. Grill tu ada 2 kunci tau. Satu kunci grill, satu lagi kunci Solex. Abang Boy dah buka kunci grill tu. Abang Boy dah masukkan kunci dekat dalam Solex tu. Tinggal nak pulas je nak buka. Tak pasal-pasal orang segah Abang Boy daripada belakang. Bersilat Abang Boy kejap kat situ. Memang melompat lah cerita dia. Orang tengah suspend, tiba-tiba ada orang segah kat belakang. Terjatuh testis Abang Boy kejap. Bila Abang Boy tengok kat belakang, rupa-rupanya kakak Abang Boy. So dia tanyalah, kau dah buat apa ni Boy? Aku tanya dia balik, Kak Long tak dengar ke bunyi perempuan menangis tu? Sian dia Long, ni sure kes pukul ni. Kena hentak-hentak dinding bagai. Dia diam kejap. Lepas tu dia datang dekat aku. Dia ambil kunci tu, dia kunci grill balik, terus tarik tangan aku ke dalam. Dia suruh aku pergi basuh muka dan terus tidur. Dia macam bagi alasan yang benda-benda macam ni selalu sangatlah jadi dekat jiran sebelah. Dia suruh aku abaikan. Aku pun macam, yelah, aku malas nak argue malam-malam buta ni. So aku pun masuklah tidur. Time ni bunyi tu dah stop Masa aku masuk je tidur, memang tak ada masalah, langsung aku dah terlelap. Tadi kemainlah terkebil-kebil kan. So dipendekkan cerita, esoknya aku bangun pagi, tak mandi, tak gosok gigi apa semua. Aku pun teruslah ke ruang tamu. Masa tu akak dengan opah aku dah duduk dekat meja makan dah. Dia orang tengah breakfast. Nampak je muka aku, akak aku terus tanya, kau dengar apa semalam Boy? Aku pun cakap lah, aku dengar lah bunyi orang menangis, lepas tu bunyi hentak-hentak dinding, orang berjerit-jerit. Aku cakap lah aku risau yang benda ni jadi kes pukul bini ke apa ke. Akak Abang Boy cakap, dia tak dengar satu apa pun. Yang dia dengar adalah pintu terbuka 2-3 kali semalam. Abang Boy lah yang buka tu. So tu sebab dia keluar. So aku pun macam, peliknya. Bunyi kemain-kemain kuat, takkanlah kakak aku tak dengar kan. Akak Abang Boy tak cakap banyak. Dia terus bagi kunci rumah. Lepas tu dia cakap, kau pergilah tengok apa yang ada kat sebelah. So Abang Boy pun macam pelik lah. Bunyi macam cabaran kan. Kau pergilah tengok apa sebelah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, tak apa, cabaran disahut. Abang Boy pun buka lah pintu. Memang dekat dalam kepala otak Abang Boy pada masa tu memang expect ada rumah dekat sebelah. Buka,
Korang tahu tak apa benda yang abang boy jumpa? Pintu emergency ke tangga bawah. Masa ni abang boy tak dapat proses lagi tau. So abang boy pun pergilah ke rumah sebelah tangga tu lah. Abang boy tengok dia punya grill, dia punya pintu depan memang berhabuk gila kot. Memang sampah mengata-kata. Macam tak ada orang duduk. Abang boy pun dah jadi macam jam. Habis tu daripada mana datang bunyi perempuan menangis tu doh. So abang boy pun macam okeylah tak apalah. Abang boy masuk balik ke dalam rumah. Masa ni tak seram lagi tau. Abang boy capai okok dah pergi ke balkoni. Tengah duk isap-isap okok tu, tiba-tiba abang boy perasan dekat rumah bawah. Balkoni yang semalam ada orang duk intai-intai tu, dekat penghadang balkoni tu dia macam ada banner tau. Banner tu tulis "To let for sale". Abang boy masuk balik ke dalam. Abang boy tanya akak, rumah kat bawah ni kosong ke? Akak abang boy cakap, blok ni memang tak ramai orang duduk. Sebelah kiri memang tak ada orang, sebelah kanan adalah tangga, sebelah tangga tu pula tak ada orang, rumah bawah pun tak ada orang, dia cakap. Abang boy terus terduduk. Masih pening lagi ni sebab banyak sangat info nak hadam. Masa duduk tu abang boy perasan yang frame gambar yang kecil tu dekat atas TV tu, dia masih terjatuh. Masa ni memang meremang mat. Korang nak tahu sebab apa? Okey, abang boy describe kedudukan rumah kakak abang boy ni Dia macam design rumah sekarang ni lah. Korang masuk, korang akan jumpa dapur dulu sebelah kanan. Lepas tu ada ruang sikit untuk korang letak meja makan. Lepas tu ada hallway ke bilik-bilik. Lepas daripada tu ruang tamu. Lepas ruang tamu tu sliding door. Lepas tu balcony lah. So kalau nak ikutkan tangga emergency tu pula, korang buka-buka pintu tu, dia macam ada satu level tau. Daripada level tu baru tangga ke bawah. Dan lepas tangga tu dia ada macam mezzanine floor lah, ruang dia antara floor tu. Lepas tu baru tangga ke tingkat bawah. So dekat mezzanine floor ni lah akak bamboy punya ruang tamu. So jarak antara mezzanine floor dengan ruang tamu tu lebih kurang dalam 7-8 kaki lah. So untuk siapa-siapa lah ketuk dinding tu, dia sama ada tinggi 8 kaki ataupun dia terapung mat. Meremang mat. Dekat rumah bawah tu pula kosong weh. So siapa yang duk intai abang boy pada malam tu? Jam doh, serius. So akak abang boy cerita tempat tu memang keras sikit sebenarnya. Memang banyak sangat terjadi benda-benda macam ni. Ada sekali tu housemate dia tengah tidur tau. Tidur punya tidur, dia pusing lah. Dia pusing sebelah sini. Buka-buka je mata, gula-gula dekat depan muka mat. Tengah tengok dia. Menjerit mat. Meremang duduk cerita ni. Cerita dia, akak aku dah bagi warning dah dekat opah dengan makcik aku pada malam tu. Tapi disebabkan aku termiss satu bus stop, masa dia bagi warning tu, aku masih tengah terhegeh-hegeh nak berjalan balik. Aduh lah, aku tak banyak cerita Aku terus masuk mandi, kemas barang-barang aku. Hari tu juga aku nak balik Ipoh. Jamat. Cuba korang bayang kalau malam tu aku berjaya buka grill tu, apa benda aku jumpa tu? Mau pengsan aku kat tepi tangga tu. Itu kalau pengsan okey lagi. Kalau pagi-pagi aku terjaga dekat bawah pokok entah mana-mana tah. Lagi pisang mat. Sepatutnya lah aku stay dekat rumah kakak aku tu sampai Ahad, baru aku balik Ipoh. Pergi mati. Malam pertama dia punya intro pun dah hardcore macam tu. Ingat abang boy nak tunggu lagi ke malam kedua? Bye-bye. Hari Sabtu tu juga abang boy balik Ipoh. So itulah pengalaman abang boy di rumah sewa kakak abang boy di Setapak. Korang tak payah tanyalah tempat dia dekat mana apa semua. Cukuplah korang tahu hanya dekat Setapak je. So macam mana? Okey tak abang boy cerita seram? Minta tolong korang bagi feedback sikit kalau korang nak malam seram ni menjadi segmen mingguan dalam channel ni. Kalau korang tak suka pun tak apa, just bagi tahu je. Tak ada hal, abang boy akan kupas cerita pasal crime je lepas ni. Apa-apa pun feedback dan cadangan korang sangat-sangatlah abang boy hargai. So that's it for today. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja abang boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok abang boy. Dekat situ abang boy ada upload video-video pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome and stay creepy. Assalamualaikum.